اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كل نعمة من الله، ما شاء الله الخير كله بيد الله، ما شاء الله الخير لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, sahabat-sahabat, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita pada petang ni berhimpun di dalam majlis ilmu. Moga-moga keberadaan kita ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak rahmat dan keberkatan. Alhamdulillah. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini saya diamanahkan untuk menggantikan Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim. InsyaAllah kita akan teruskan kitab dengan menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin, Sirah Nurul Yaqin. Kita sampai pada tajuk muka surat yang ke-20 berkenaan dengan kafir Quraisy datang berbincang dengan bapa saudara Nabi. Mereka minta kepada Abu Talib suruh Nabi ni berhenti daripada berdakwah. Kalau yang ada kitab muka surat 20. Maji'u Quraisyin li Abi Talib marratan thaniyah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mula-mula kalau kita nak cerita berkenaan dengan tajuk ni, kafir Quraisy ni dia membuat usaha nak bagi jatuhkan usaha dakwah Nabi dengan cara kekerasan. Yang pertamanya mereka menggunakan cara kekerasan. Mereka bertindak dalam memukul dan menyeksa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kalau kita tengok dalam sejarah sirah, sahabat-sahabat Nabi ni ditindas dalam pelbagai cara penyiksaan. Kalau kita boleh ambil contoh keluarga Yasir, mereka disiksa. Sumayyah ibu Yasir disula, dan Yasir sendiri dikenakan besi panah kepada dia. Banyak lagi sahabat-sahabat yang disiksa oleh kumpulan kafir Quraisy ni. Atas tujuan apa? Atas tujuan nak memberhentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duk berjalan. Tapi nampaknya dengan cara yang keras tu mereka tidak berjaya. Malah makin ramai yang duk kena seksa tu, makin ramai yang tingkatan iman dia bertambah. Lagi duk kena seksa, lagi bertambah iman depa. Maknanya dakwah Nabi ni berkesan, walaupun dalam hal keadaan yang mereka masih kekurangan daripada segi jumlah. Kemudian kafir Quraisy ni tuan-tuan yang dirahmati Allah guna cara yang lembut pula. Jadi mereka ni orang yang pemimpin-pemimpin Quraisy ni mereka cerdik.
Lepas satu strategi plan, daripada strategi yang seterusnya. Tak berhenti-berhenti. Dah guna cara kasar, mereka guna pula cara yang lembut. Macam mana cara lembut? Mereka datang kepada pak menakan. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan pak menakan Nabi, iaitu Abu Talib. Mereka mai kepada Abu Talib, mereka berbincang dengan Abu Talib, mereka suruh Abu Talib ni sekat dakwah Nabi. Dah mereka guna cara yang macam-macam tak berkesan, mereka minta orang yang rapat dengan Nabi, iaitu Abu Talib sendiri untuk sekat. Tetapi Nabi dah kata kepada Abu Talib, Nabi takkan berhenti walau apa cara sekalipun. Kerja dakwah ini Nabi kata perlu diteruskan. Sekiranya mereka memberi bulan dan bintang sekalipun, kata Nabi, mereka memberi bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, kata Nabi, supaya aku berhenti. Jadi mereka nak bagi rasuah, hadiah yang besar sekalipun kepada Nabi. Nabi kata aku tidak akan berhenti. Kemudian mereka datang lagi kepada Abu Talib. Mereka bawa mai satu orang lelaki, mereka bawa mai satu orang pemuda lelaki kepada pak menakan Nabi Abu Talib ni, yang bernama Umarah bin Al-Walid. Satu orang pemuda yang bernama Umarah bin Al-Walid. Umarah bin Al-Walid ni ciri-ciri dia handsome. Mereka bawa mai satu pemuda yang handsome kat Abu Talib. Atas tujuan apa? Mereka nak sweat, tukar dengan Nabi Muhammad. Mereka kata, wahai Abu Talib, ambillah Umarah ni, jadikanlah dia sebagai anak angkat kamu. Bawa mai satu pemuda, suruh Abu Talib ambil pemuda ni sebagai anak angkat Abu Talib. Dan anak saudara hang tu Muhammad bawa mai kat kami, biar kami bunuh bang. Oh, lagu tu pula cara mereka. Jadi mereka kata kalau kami bunuh pun tak apa, hang dah ada pengganti, dia pun sama handsome je dengan Muhammad tu. Jadi tukar Nabi Muhammad dengan Umarah bin Al-Walid. Jadi apa kata Abu Talib? Abu Talib kata, ish, penin sungguh hampa ni. Dia kata, pelik sungguh. Abu Talib kata, hampa nak aku bagi anak saudara aku kat hampa untuk hampa bunuh, kemudian hampa bagi anak apa kat aku, suruh aku jaga, suruh aku bela. Abu Talib kata, ini satu cadangan yang gila. Dia kata, tak masuk akal. Sebab Abu Talib ni sayang kepada Rasulullah. Mereka datang lagi, banyak kali mereka main, macam-macam usaha mereka buat, tak berjaya. Dan last sekali mereka ambil pendekatan nak jumpa terus dengan Muhammad, face to face. Mereka nak bersembang, mereka nak buat perjanjian sikit lah, perdamaian dengan Nabi Muhammad ni kononnya. Mereka main jumpa dengan Nabi Muhammad. Mereka kata, mereka ada satu cadangan, mereka cadangkan kepada Nabi Muhammad. Mereka kata, kalau boleh tu, satu minggu, wahai Muhammad, kita sembahlah Tuhan kamu, kita sembahlah Allah Ta'ala. Kemudian minggu depan pula kita sembah berhala, tukar-tukar. Minggu ni sembah Allah, minggu depan sembah berhala. Boleh tak macam tu, tuan-tuan? Minggu ni sembah Allah Ta'ala, main mayang kat masjid. Minggu depan kita seminggu pergi mayang kat kuih Hindu. Oi, tak kenal cara tu. Agama apa ni? Agama apa? Jadi itu antara cadangan dan buah fikiran mereka. Minggu depan semua pakai sembah berhala. Kita bersatu padu dalam soal ini, kata mereka. Jadi kita tak payahlah nak bergaduh-gaduh. Kita berdamai. Mereka mai berunding dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi kata apa? Nabi kata, aku tidak akan setuju soal akidah. Kalau bab akidah ni aku memang tak akan setuju, kata Nabi. Tidak boleh bertolak ansur dalam soal akidah, sehingga Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun yang kita duk baca ni memang kerap kali lah, semua kata-kata kita akan hafal. Surah ni memang ditujukan khas kepada orang kafir Quraisy ni. Qul ya ayyuhal kafirun, sehingga ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, kata Nabi. Kata Allah, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agamaku. Jangan duk campur. Hampa nak sembah berhala, punya pasal hampa, pilih sembah. Dan agamaku bukan urusan kamu. Agamaku.
turun ayat Quran. Dan aku takkan bertolak ansur, kata Nabi, dalam soal sembahan dan dalam soal akidah tak boleh. Nabi kata aku tak boleh terima, kata Nabi. Jadi insya-Allah tajuk pada petang ni kita akan baca bagaimana kafir Quraisy ni datang memuju Abu Talib. Macam mana antara cara-cara mereka nak memuju Abu Talib ni supaya sekat dakwah Nabi. Yang pertamanya kita kena kenal dulu siapa dia Abu Talib ni. Kata-kata biasa dengar dah Abu Talib, Abu Talib. Tapi siapa dia Abu Talib? Abu Talib ni tak lain dan tak bukan pak saudara Nabi yang paling banyak berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ingat balik sejarah awal dulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu Nabi belum lahir, peristiwa Rasulullah lahir ni, sebelum Nabi lahir ni, ayah Nabi, bapa Nabi Muhammad dah meninggal dunia. Waktu tu Rasulullah berada dalam kandungan ibu dia baru 2 bulan. 2 bulan ayah dah pergi meninggalkan Rasulullah. Nabi waktu tu dah jadi anak yatim lah. Ayah dah tak ada, ibu yang duk mengandungkan Nabi. Setelah lahir ke dunia ni, Nabi banyak masa Nabi habiskan di perkampungan, nama dia perkampungan Bani Sa'ad. Nabi dijaga dan diasuh oleh ibu susuan Nabi yang bernama Halimatun Sa'diyah. Ini Bani Sa'ad. Nabi duduk perkampungan ni lama juga. Nabi duduk selama 4 tahun. Memula daripada Nabi lahirlah. Nabi disusu, dijaga dan diasuh oleh Halimatun Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Allah nak ajak Nabi kita ni jangan manja. Walaupun Nabi masih kecil, tapi dia tak duduk dengan ayah dia. Dah berpisah dah dengan ayah dia. Lepas-lepas lahir sampai 4 tahun, dah berpisah dah dengan ibu dia. Dan berpisah dengan keluarga dia. Duduk situ sampai 4 tahun dekat perkampungan As-Sa'adiyah. Kemudian berlaku satu peristiwa masa Nabi duduk kat Halimatus Sa'diyah ni, dalam jagaan Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Peristiwa apa? Peristiwa dada Nabi dibelah. Malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menyucikan hati Nabi. Jadi peristiwa itulah yang menyebabkan Halimatus Sa'diyah ni rasa takut. Dia takut kerana apa? Dia takut jadi apa-apa kepada anak kecil ini. Lalu Halimatus Sa'diyah ni mengembalikan semula Nabi kita kepada ibunya Aminah. Ibu dia duk ada lagi. Kembalikan kepada Siti Aminah. Jadi dia takut terjadi apa-apalah ke anak orang kan, dia duk bela, dia pulangkan semula kepada ibu dia. Maka Nabi pun duduklah di bawah jagaan ibu dia pun tak lama. Waktu dia duduk tu umur dia 4 tahun, 6 tahun, umur dia 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ibu dia meninggal dunia pula. Siti Aminah meninggal dunia, duduk dalam lebih kurang 2 tahun je. Kemudian dia duduk pula, dibela pula, diasuh dan dijaga pula oleh tok wan dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tok wan dia jaga. Duduk dengan tok wan. Tok wan sayang cucu ni. Tapi dalam duk sayang tu 2 tahun saja. Peluang dan rezeki Allah bagi, Abdul Muttalib pun pergi meninggalkan Nabi. Waktu tu umur Nabi 8 tahun. 2 tahun je duduk dengan tok wan dia. Dan bermula 8 tahun ni lah tok wan Nabi Abdul Muttalib waktu tu meninggal dunia. Daripada umur 8 tahun sampailah Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah umur 25 tahun. Kemudian sampai Nabi dapat anak semua, dan Nabi dah jadi Nabi dan dilantik menjadi Rasul sekitar umur 40 tahun lebih. Waktu tu semua tu diasuh dan dijaga oleh pak menakan dia ni lah, pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib dia asuh dia. Umur 8 tahun sampai umur 40 tahun lebih Nabi jadi Nabi dan Rasul, duduk di bawah jagaan dan pembelaan Abu Talib, pak menakan dia. Jaga sungguh dan sayang sangat kepada anak saudara dia. Dan kasih sayang Nabi kepada Abu Talib ni pun cukup hebat. Apa-apa yang nak orang kafir Quraisy nak apa-apakan Nabi tak boleh, kerana ada pembela dia. Kerana ada pembela. Dibesarkan oleh Abu Talib. Jadi siapa Abu Talib ni, tuan-tuan, nama gelaran saja. Nama sebenar Abu Talib ni siapa? Nama sebenar Abu Talib ni, nama dia Imran bin Abu Talib bin Abdul Muttalib.
Imran bin Abdul Muttalib. Jadi ulama berbeza pendapat. Adakah Abu Talib ni yang kata namanya Imran ni mati dalam keadaan Islam ataupun kafir? Ini ulama berbeza pendapat. Sebab tak ada dalil-dalil yang mengatakan dia masuk agama Islam, memeluk agama Islam. Kebanyakan ulama menyebut disebabkan tidak ada dalil-dalil yang jelas menunjukkan dia Islam, maka secara zahirnya kita menghukum dia mati bukan dalam keadaan Islam. Ini banyak ulama kata macam ni. Sebab tak ada dalil-dalil, tak ada hadis dan tak ada ayat Quran yang mengatakan Abu Talib ni walaupun dia jaga, dia mati dalam keadaan Islam. Secara zahir dia kita hukum dia mati bukan dalam keadaan Islam. Adapun rahsia dia dengan Allah, kita serah pada Allah. Allah saja yang mengetahui. Mungkin di akhirat nanti adakah dia beriman ataupun tidak, terserah kepada Allah. Mungkin kita tak tahu hati orang dalam keadaan dia mati tak masuk Islam pun kita tak tahu hati dia. Di akhirat saja Allah akan tentukan. Tetapi di dunia ni secara zahirnya kita kata dia mati dalam keadaan tidak beriman. Tu Abu Talib, pak menakan dia yang paling dia sayang, paling dia rapat. Bahkan ada ayat Quran Allah melarang Nabi meminta ampun untuk mayat Abu Talib ni. Nabi bila Abu Talib meninggal, Nabi selalu minta ampun, dan Allah larang dalam satu surah dalam Al-Quran. Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kata sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, yang engkau kasihi. Wahai Rasulullah, yang bagi hidayah tu bukan tugas engkau. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah, akan tetapi Allah yang hanya Allah sahaja yang mampu dan dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah suka, yang Allah nak. Jadi bila kita nak dakwah orang, kita cuma sampaikan apa yang patut kita sampaikan. Nak ajak dia buat kebaikan, nak ajak dia berubah tu bukan kuasa kita, bukan kudrat kita. Itu semua dalam kekuasaan Allah. Kita nak ajak kawan-kawan kita main masjid, boleh takat ajak je lah. Nak main ke tak main tu Allah yang gerakkan hati dia. Samalah macam Nabi. Walaupun pak menakan dia ni bagus lagu mana pun, tapi dah ditakdirkan zahir dia kita nampak dia tidak mati dalam keadaan dia memeluk agama Islam, Nabi dia doa juga. Allah larang Nabi. Macam Nabi betul-betul nak dia masuk dalam agama Islam, tapi dah tak ada, dah terlambat. Allah kata dah cukup. Yang nak bagi hidayah tu aku, bukan engkau wahai Rasulullah. Sebelum tu Nabi memang rajin berdoa, sebab kasih sayang Nabi kepada Abu Talib ni memang sangat hebat. Nabi sayang sungguh kepada Abu Talib ni. Kadang-kadang Nabi doa, ya Allah ampunilah dia, ya Allah. Ya Allah rahmatilah bapa saudaraku Abu Talib, ya Allah. Kerana Abu Talib ni banyak berjasa, banyak tahun dia duduk bersamakan Nabi, daripada umur 8 tahun sampailah umur Nabi dekat 40 tahun lebih. Jadi Allah ambil pemenakan dia, dan banyak jasa, dan dia membela Rasulullah. Orang kafir Quraisy nak buat apa-apa tak boleh, bela. Bayangkanlah kalau kata Abu Talib ni pemenakan Nabi ni tidak ada, Nabi membesar dengan seorang diri, mungkin mudah bagi orang kafir untuk nak menjatuhkan Nabi. Walaupun Allah ni ada, Allah akan menjaga Nabi, tapi pentingnya ahli keluarga untuk sentiasa bersama. Kok mana pun jadi susahnya kita diuji, kita akan balik kepada keluarga. Keluarga ni satu ikatan yang kuat, yang membantu, yang menjadi tulang belakang Nabi dalam dakwah Nabi. Jadi kalau kata Syiah ni tuan-tuan, dia memang dah cop dah. Kalau kata bangsa Syiah ni, depa ni dengan penuh yakin depa akan kata Abu Talib ni beriman dan ahli syurga. Ini geng-geng Syiah. Geng-geng Syiah ni dia akan kata memang Abu Talib memang confirm syurga, dia kata. Memang confirm syurga. Jadi, tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kan, bagi golongan ahli sunnah wal jamaah ni, kita tak berani nak kata macam tu. Sebab apa? Sebab ahli sunnah wal jamaah pun kita tak tahu, tidak ada dalil-dalil, dan kita cukup mengatakan yang itu semua urusan Allah Ta'ala. Jadi maka dengan itu Nabi dilarang meminta ampun dan doakan kerahmatan pada Abu Talib selepas Abu Talib meninggal dunia. Ada juga pendapat dalam ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Abu Talib ni hari dia kena seksa, kan, di dalam neraka. Dia duk kena seksa-seksa ni lama-lama, dan akhirnya Allah keluarkan dia, dan Allah memberi keampunan kepada dia, dan dia dimasukkan ke dalam syurga.
Ada juga pendapat ahli sunnah wal jamaah kata macam tu. Kerana apa? Kerana terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah kata, orang yang paling ringan siksaannya di hari akhirat nanti ialah pak saudara aku, iaitu Abu Talib. Dia akan memakai satu kasut dalam neraka. Abu Talib pakai satu kasut, kemudian dia dipaksa untuk memijak bara api neraka sehingga menggelegak otak dia. Tu siksaan paling ringan di dalam neraka yang Allah bagi spesial kepada Abu Talib. Tu siksa paling ringan dalam neraka. Cuba kita bayangkan, kalau itu siksa paling neraka, paling ringan dalam neraka. Jadi dia tak masuk neraka sepenuhnya kan. Dia pijak bara api, dia pakai kasut. Jadi pentingnya kan, walaupun baik tera mana pun sesuatu orang tu sedekah, dia buat baik dan sebagainya, tetapi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak memeluk agama Islam, kebaikan dia tu tak dikira. Orang kafir pun dia buat baik tera mana pun, bagi sumbangan banyak mana pun, tak dikira sebagai pahala. Tetapi lepas dia masuk saja mengucap dua kalimah syahadah, seluruh kebaikan dia yang sebelum ini akan Allah bagi pahala dia. Walaupun dulu dia buat kebaikan dia tak dapat pahala, lepas dia convert masuk dalam Islam saja, Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah bagi pahala kepada dia lepas dia masuk Islam. Dan segala dosa-dosa dia yang lampau Allah hapuskan. Dia ni seperti bayi yang baru dilahirkan. Pentingnya iman dan syahadah yang kita duk pegang ni. Jadi kena jaga betul-betul iman. Sebab tu kita doa semoga Allah tetapkan iman kita. Sebab ada hari iman kita naik, ada hari iman kita turun. Jadi insya-Allah kita akan baca sikit, ambil berkat kitab Sirah Nurul Yakin, muka surat yang ke-20. Maji'u Quraisyin li Abi Talib marratan thaniyah. Kaum Quraisy datang kepada Nabi sallallahu, kepada pak menakan Nabi buat kali yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ra'at Quraisyun istimrar an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashr da'watihi wa difa'i 'ammihi 'anhu, masyau ila 'ammihi marratan thaniyah. Setelah kaum Quraisy melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih meneruskan penyebaran dakwah dan bapa saudaranya pula bertindak membelanya, mereka sekali lagi berjumpa dengan Abu Talib. Dia pergi jumpa dengan Abu Talib. Duk tengok dakwah Nabi duk jalan. Walaupun Nabi pada awalnya berdakwah secara sirun, secara senyap-senyap, tapi pergerakan Nabi itu dirasai, dihidu oleh mereka. Di antara punca-punca kerana mereka marah. Sebab apa mereka marah sangat? Yang pertama sebab soal bisnes mereka lah. Mereka duk jalankan bisnes apa? Bisnes jual berhala. Mereka pun tak percaya berhala tu Tuhan mereka, tapi mereka duk buat dan memberi kepercayaan kepada orang ramai. Kalau katakan wanita tak boleh mengandung, mereka buat berhala yang Tuhan mengandung. Jual lah RM50, hampirlah berdoa nanti insya-Allah boleh. Macam tu lah. Orang ni tak kaya, jual berhala kaya. Macam-macam jenis berhala. Daripada situ dia perkut keuntungan. Dan kemudian yang kedua, dia takut Nabi ni mula-mula memanglah sikit pengikut dia. Bila dah ramai, dia menjadi satu kekuatan yang besar dan mungkin boleh ambil tampuk pemerintahan mereka. Dia takut. Dia takut. Jadi sebab tu dia berusaha pelbagai cara sehingga sanggup berperang. Ini di antara cara-cara awal mereka sebelum mulanya berperang. Wa qalu lahu inna la nasbiru ala syatmi abaina wa tasfihi uqulina. Mereka berkata kepada Abu Talib, sesungguhnya kami tidak dapat bersabar lagi dengan tindakannya mencaci nenek moyang kami, memperbodohkan akal kami dan mengaibkan sembahan kami. Yalah, wa'iba alihatina. Dan sembahan itu tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada mereka pun. Fa imma an tamna'a ibna akhika wa imma an ta'zan lana bi man'ihi. Sama ada kamu sendiri yang melarang anak saudara kamu itu, atau izinkan kami untuk menghalangnya. Halang kat sini kira bunuhlah. Bunuh, hapuskan terus. Fada'ahu ammuhu wa talaba minhu an yamtani'a khawfan alaihi min Quraisy fa abar rasul. Abu Talib memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah kerana bimbang diapa-apakan oleh kaum Quraisy. Takut pak saudara ni kepada anak saudara dia, takut jadi apa-apa. Sebab tu Abu Talib minta juga Nabi supaya berhentilah, takut jadi apa-apa ke hang.
Namun baginda tetap tidak mahu berhenti berdakwah. Usaha Nabi daripada awal sampailah umur Nabi 62, 63 pun sanggup berperang untuk sebarkan dakwah Islam sampai pada kita lah. Walaupun usaha ni nampak macam biasa-biasa saja, sebenarnya besar, penting. Dan kalau takut mati tak boleh, kena berani. Wa qala wallahu ya ammu law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ad'a hadha al-amr ma fa'atu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunah. Rawahu Ibnu Ishaq wal Baihaqi fi ad-dalail. Baginda berkata, demi Allah wahai bapa saudaraku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku meninggalkan perkara ini, iaitu perkara dakwah ini, sama sekali aku tidak akan berbuat begitu sehingga Allah memberi kemenangan kepadanya atau aku mati terkorban demi membelanya. Nabi takkan menyerah buta-buta macam tu saja. Ini kerja Nabi, kerja Nabi. Faqala lahu ammuhu idhhab wa qul ma ahbabta fa wallahi la usallimuka abada. Abu Talib pun berkata kepada baginda Nabi, pergilah berdakwah, katalah apa saja yang kamu suka, demi Allah aku tidak akan menyerahkan kamu kepada Quraisy untuk disiksa selama-lamanya. Abu Talib backup Nabi. Dalam macam-macam cara Abu Talib backup Nabi. Buatlah, sesungguhnya selagi aku ada, kata Abu Talib, aku akan membela. Ramailah orang-orang yang rapat dengan Nabi ni menyokong usaha Nabi. Antaranya isteri Nabi Siti Khadijah yang banyak membantu. Nabi ni kehilangan dan diuji oleh Allah ni dengan macam-macam ujian yang mungkin kalau kita berada di tempat Nabi tak mampu untuk kita tanggung. Seawal usia dah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan tok wan, kehilangan bapa saudara dan ni nanti Abu Talib. Kemudian lepas Abu Talib meninggal pula kehilangan isterinya Siti Khadijah. Kemudian kehilangan semua anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi 3 orang semua pakat meninggal habis. Qasim, Abdullah, Ibrahim pakat meninggal habis. Allah uji Nabi untuk tingkatkan kesabaran Nabi. Jadi macam itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Quraisy ni sentiasa ada je agenda dan muslihat mereka untuk menjatuhkan Nabi. Tetapi atas usaha Nabi dan kepercayaan kepada janji Allah, sampai hari ini Islam terus berkembang di muka bumi Allah. Jadi kita kena ingat dan bersyukur kepada Allah atas usaha Nabi ni dapat sama-sama kita menikmati Islam, agama yang sebenar-benarnya agama yang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk petang ni sekadar itu dulu perkongsian berkenaan dengan secara detailnya siapakah Abu Talib. Kena ingatlah ni nama dia Imran. Mungkin ramai di antara kita yang tahu, mungkin yang tak tahu. Nama dia Imran bin Abdul Muttalib. Satu orang yang banyak membantu dalam usaha dakwah Nabi. Jadi sekadar itu dulu untuk petang ni. Mungkin ada terkasar bahasa dan terlanjur bicara, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.